Kamu boleh lihat kerajaan Pakatan Harapan siapa dah ambil cuci mana-mana. Banduan pun ada, bekas rasuah pun ada, masih rasa mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Kalau kita nak bersihkan Najis, tak boleh masuk dalam tuan Najis. Kita duduk di luar tak boleh. Usaha Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam mempelawar seterunya PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan dilihat menemui jalan buntu apabila Presiden parti itu Abdul Hadi Awang setelah secara terbuka menolak cadangan tersebut. Sentimen sama turut dikongsi timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man dengan menegaskan PAS akan teguh bersama rakan-rakan parti komponen Perikatan Nasional. Anwar dalam temu ramahnya yang disiarkan dalam majalah Time pada 11 Oktober lalu menyatakan tawarannya kepada PAS untuk menyertai kerajaan masih terbuka walaupun pernah ditolak tahun lalu. Pendirian parti tersebut itu turut diulangi pada muktamar tahunan PAS kali ke-69 yang berlangsung di Shah Alam pada 18 sehingga 22 Oktober lalu. Kini TV mengambil peluang untuk bertanyakan kepada pemimpin parti dan akar umbi mengenai pandangan mereka atas pendirian PAS terhadap tawaran Perdana Menteri itu. Tentang kerajaan perpaduan, kami sebagai ahli PAS sepakat melihat menyertai kerajaan perpaduan adalah perkara yang tak perlu masa ni, kerana kita perlukan, Malaysia ni sedang memerlukan kepada pembangkang yang konstruktif, yang kuat, yang stabil untuk menyeimbangi kerajaan yang ada pada hari ini lah. Dengan permasalahan yang berlaku, ada banyak isu dalaman, isu luaran, isu pengurusan. Jadi kesemua itu memerlukan kepada satu entiti untuk hisbah, untuk mengimbangi perkara tersebut. Jadi buat masa ni PAS mengambil peranan untuk berada di posisi itulah. Itu lebih sesuai. Pandangan tu pandangan yang sesuai pada saya. Saya okey, saya menerima dan kita sebagai ahli parti merasa lega dengan kenyataan tersebut. Dan memang kita berharap perkara itu berlaku seperti yang telah pun disebut oleh dua tokoh tersebut. Pertama sekali kita menyokonglah apa yang telah diputuskan oleh parti untuk menolak tawaran untuk menyertai kerajaan perpaduan. Kerana kita melihat pertama sekali parti-parti komponen yang terlibat dalam kerajaan perpaduan itu adalah parti-parti yang sudah ada mempunyai rekod rasuah, dan sebagainya. Jadi kita menolak itu atas dasar kita membawa sokongan rakyat, yang mana rakyat menyokong Perikatan Nasional pada PRU 15 tempoh hari atas dasar kerana mahukan kerajaan yang bersih dan stabil. Dan PAS sebagai salah sebuah parti yang memang bersih, integriti dan stabil, kita mempunyai tiada rekod rasuah dan sebagainya. Jadi kita tidak mungkin menolak kepercayaan rakyat bagi untuk kita bersama kerajaan perpaduan yang dalamnya ada kleptokrasi, kakistokrasi, rasuah dan sebagainya. Jadi kita bersetuju untuk tidak bersama dengan kerajaan perpaduan. Kami sentiasa berpegang teguhlah pada keputusan parti dan Presiden parti. Jikalau memang Presiden parti menyatakan bahawa beliau tidak akan bersama dengan kerajaan perpaduan, kami akan sokong sepenuhnya. Sebab beliau mesti ada reason yang valid kenapa beliau tak akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Kami akan sentiasa walah dan taat pada parti lah. Saya melihat bahawa sebenarnya tawaran untuk menyertai kerajaan campuran lah kita lihat pada ini, saya rasa ialah walaupun benda itu dilihat tak betul, saya rasa sesuai dengan kalau kita tengok ditolak itu memang sesuai lah. Dan kami pun memang tak setuju. Tak setujunya sebab beberapa perkara lah. Dengan sebab kalau kita melihat dari sudut permulaan pentadbiran kerajaan PMS pada hari ini pun banyak yang berdolak dalih. Sebagai contoh yang paling mudah ialah peruntukan untuk pada ahli-ahli paling pembangkang lah. Kalau betul nak wujud kerajaan campuran hari ini ikhlas, nak supaya persahabatan ini terjalin dengan PAS khususnya, kena bantulah. Takkan apabila kita nak menyertai kerajaan perpaduan baru dikatakan bahawa segala peruntukan, sebenarnya peruntukan itu peruntukan untuk rakyat, susah bukan untuk ahli parlimen. Sewajarnya diberikan dulu. Itu contohlah kalau kita lihat.
Sebelum ini, PAS mendakwa bahawa isu peruntukan yang tidak adil buat wakil rakyat pembangkang sebagai antara punca kemerosotan sokongan pengundi Melayu terhadap kerajaan PHPN. Perkara tersebut juga turut dibangkitkan berkali-kali di Dewan Rakyat oleh Wakil Rakyat Parlimen PAS termasuk Hadi sendiri dengan menyifatkan pembangkang sebagai bukan musuh kepada kerajaan. Bagaimanapun terdapat faktor lain yang dipercayai mempengaruhi penolakan PAS daripada menyertai kerajaan perpaduan. Hadi pada Jun lalu menegaskan penolakan tersebut adalah kerana pembangkang melihat gabungan kerajaan ketika ini merupakan pakatan politik yang lemah dan masih dibayangi DAP. Rata-rata ahli parti yang ditemui di muktamar PAS baru-baru ini juga bersetuju dengan perkara itu. Sebagai ahli parti, kita menyokong penuhlah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Setiausaha Agong. Oleh kerana kita nampak kerajaan paduan sekarang ni satu komplot ataupun satu gabungan yang tidak diterima oleh sebahagian besar rakyat Malaysia, dan dalam gabungan tersebut ada seteru yang jelas, iaitu DAP lah, yang kita nampak daripada pihak PAS sendiri sebagai ahli kita lah. Dan kita melihat seteru DAP sebagai gangguan kepada perjuangan kita atas dasar Islam yang kita nak bawa dalam PAS sendiri. Mana kalau kita menyertai gabungan tersebut, kita dah berpengalaman sebelum dengan Pakatan Rakyat, maka DAP ada banyak gangguan bila mana kita bersama dengan Pakatan Rakyat dulu. Maka itu antara sebab yang besar dan sebab utama yang kita tidak menyertai unity government, insyaAllah. Kalau saya sebagai orang yang bawah dalam jamaah, saya boleh sebut saya setujulah dengan pandangan Presiden tu, sebab kita tengok dalam kerajaan Madani pun dia ada DAP, jadi PAS memang tak sehaluan dengan DAP lah. Jadi selagi DAP ada, selagi masih ada orang-orang yang bermasalah dalam UMNO, dalam kerajaan juga, jadi adalah lebih baik sebagai PAS menjadi pembangkang yang konstruktif lah. Kita cuba pada next election, iaitu PRU 16 lah. Andai kata berlaku apa-apa pergolakan, itu adalah cerita lain lah. Tapi setakat sekarang dia susah nak berlaku. Cuma kita boleh cuba dalam next pilihan raya buat masa sekarang, jadi sebuah pembangkang yang konstruktif lah, yang boleh memberi idea-idea yang munasabah dan yang baik, supaya orang boleh tengok yang kata pembangkang pun capable untuk memberi pandangan-pandangan yang bernas untuk memajukan Malaysia ke depan lah. Pada masa yang sama, majukan 4 negeri-negeri yang dalam tawanan pembangkang lah, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Kalau ada relay between 4 negeri itu pun, itu sudah cukup membuktikan bahawasanya pembangkang ni pun capable ataupun far more capable untuk menjadi sebuah kerajaan yang baik lah. Pada pandangan saya, yang pertama sekali perlu difahami bahawa sejak daripada awal lagi, sebelum daripada PRU 15 lagi sebenarnya, PAS telah meletakkan asas ataupun tujuan mereka bahawa tidak akan bekerjasama bersama dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Itu dia menjadi asas. So saya kira pada pandangan saya selaku ahli PAS, itu adalah satu pegangan yang PAS pegang dan tidak berubah lagi. So pada pandangan saya, kalau nak saya bagi komen lebih daripada tu, pada saya tidak molek, kerana PAS berpegang. Tidak seperti rakan kita yang lain, yang mana sebelum kata no DAP, no Anwar, tetapi boleh bekerjasama dengan Anwar. Jadi itu komen ringkas saya, bahawa saya bersama dengan pandangan tersebut. Tapi akan datang kita melihat kepada situasi politik yang semasa berdasarkan kepada fiqah yang akan dikeluarkan oleh Presiden, insya-Allah. Ahli parti, kita menerima apa sahaja yang telah diputuskan oleh parti. Okay, kita menerima apa sahaja yang telah diputuskan parti, dan pada ketika itu kalau parti telah membuat ketetapan bahawa kita memang tidak akan bersama dengan DAP, kita memang tidak akan bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP, yang mana seperti yang kita pun maklum, kenapa kita tolak tu, sebab parti yang kleptokrasi, rasuah dan sebagainya. Jadi kita di peringkat ahli, memang kita tak ada masalah untuk bersama dengan pimpinan ataupun keputusan jemaah lah. Memang kita ada masalah. So kita memang terima saja untuk kita lebih rela jadi pembangkang. Situ. Tawaran Anwar kepada PAS itu juga mendapat sambutan dingin daripada ahli parti komponen kerajaan, antaranya Presiden Parti Demokratik Progresif Teng Kin Sing, yang menyifatkan PAS sebagai parti ekstremis.
Walaupun usaha Perdana Menteri tersebut dilihat gagal ketika ini, namun penganalisis politik percaya sokongan pembangkang terhadap Anwar akan bertambah baik jika dia dapat membuktikan kepimpinannya dalam menambah baik ekonomi dan dasar untuk rakyat. Dalam pada itu, ahli dan penyokong PAS yang ditemui menyifatkan tawaran Perdana Menteri itu sebagai perkara biasa memandangkan kerajaan dilihat semakin kehilangan sokongan pengundi Melayu. Biasanya saya sendiri selama 15 tahun dah bersama dengan parti. Biasanya kita akan tunggu arahan daripada parti dulu. Sebab tawaran-tawaran sebegini ni adalah tawaran yang amat biasa bila kerajaan sekarang dengan keadaan kurangnya sokongan daripada kaum Melayu itu sendiri. Dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk PMX untuk mendapatkan sokongan undi Melayu dengan membuat tawaran sebegini kepada PAS. So tawaran-tawaran seperti ini saya ingat biasalah bila kerajaan itu sendiri dah rasa macam tak berapa solid dengan perkembangan. Kalau kita tengok dari segi bulan lepas kan, kerajaan ini dah tak ada sokongan 2/3 disebabkan muda keluar kan. So lepas tu kita boleh tengok pula tiba-tiba ada daripada Kuala Kangsar menyatakan sehari sebelum bajet, Ahli Parlimen Kuala Kangsar menyatakan sokongan tapi tidak keluar parti lah. So perkara-perkara ni yang sometimes buat kita ni tak berapa enak lah. So takkan tiba-tiba tak ada angin, tak ada apa, ribut pula kan. So sebab tu kita tak pelik lah kalau ada apa-apa tawaran seperti ni. Kami kekal tenang lah. Sebab yang bercakap, yang membuat persepsi tu adalah mereka lah. Mereka buat persepsi tu dia ada dua possibility lah. Satu sebab takut. Takut dengan kehilangan kuasa, takut dengan kehilangan mandat yang telah diberikan. Yang kedua, sebab total kerusi yang dimenangi itu tidak sebanyak PAS lah. Sebab tu ada usaha untuk memfailkan aduan-aduan pilihan raya untuk memastikan kerusi itu kurang. Tetapi setakat hari ini belum berjaya lah. Muktamar PAS yang ke-69 telah pun melabuhkan tirainya pada 22 Oktober lalu. Antara yang menjadi mangsa sudah tentu Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwa gagal mentadbir negara ekoran kejatuhan nilai ringgit. Turut sama menjadi sasaran adalah timbalannya yang juga Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Nampaknya PAS telah pun memberikan isyarat jelas kepada kerajaan bahawa parti Islam itu tidak akan menyertai kerajaan pusat yang turut dianggotai DAP dan UMNO. Adakah keadaan ini bakal berubah pada PRU 16? Kita tunggu dan lihat. Laporan disediakan oleh Syed Akmal dan Azri Mazlan untuk Kini TV.